sembahyang yang jahil. Orang tidur pula dia takut. Sebab orang tidur ni ada ilmu. Kerana ibadah orang yang jahil itu tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Kerana bila orang jahil itu mengaji, dia akan memperbaiki ibadahnya. Mana yang tak betul, dia akan bagi betul sebab datang mengaji. Itu yang syaitan paling tak suka. Maka ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berarti kekalahan di pihak syaitan. Ya, satu kisah yang Abang Musa cerita kat saya. Ini cerita orang juga lah. Orang buta. Dia nak pergi semayang di masjid. Dia buta, jadi lambatlah perjalanan dia tu. Syaitan nampak. Apa syaitan buat? Syaitan pimpin tangannya, syaitan cepat-cepat bawa pergi ke masjid. Syaitan pula tolong orang buta ni, hantar ke masjid. Masjid nak pergi semayang, dia tolong saya tolong bawa. Dia tolong bawa pergi masjid. Kenapa syaitan buat macam tu? Syaitan dia tak ada saja, mesti ada muslihat di sebalik dia. Rupa-rupanya syaitan takut orang buta ni dilihat oleh orang lain yang tak sembahyang. Bila orang lain yang tak pergi sembahyang, dia nampak, pakcik buta tu pergi sembahyang, aku yang sedia tu tak pergi. Tak segar pula dah, jomlah kita pergi. Syaitan takut macam tu. Kalau orang buta ni jalan kedek-kedek nak pergi sembahyang, takut orang ramai nampak, orang ramai pun akan ikut dia pergi sembahyang. Jadi syaitan kata daripada orang lain nampak, baik aku cepat-cepat bawa dia pergi sembahyang. Syaitan pula tolong pimpin dia bawa pergi sembahyang. Itu dia strategi syaitan ni. Dia punya strategi. Begitu pula halnya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Syaitan akan menyuruhnya malas berbuat ibadah dengan mengemukakan bermacam-macam alasan, sehingga si alim itu meninggalkan kefarduannya. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah. Bahkan ia akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Maka itulah kejayaan syaitan dalam usahanya. Orang alim ni, syaitan dia pengaruh supaya jangan tegur. Apa-apa benda salah jangan tegur. Padahal dia tahu benda salah, dia ada ilmu. Jangan ambil kisah, biar aja. Kejahilan yang sebegini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita, di mana yang rajin beribadah itu adalah orang yang jahil, dan yang mengabaikan hal-hal ibadah itu pula adalah terdiri daripada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kita tengok orang yang berdakwah, tengok dari gaya tu banyak ilmu orang ni berdakwah. Rupa-rupanya ilmu semayang pun tak betul. Nampak berdakwah sana, berdakwah sini, terlibat dengan gerakan-gerakan Islam, jemaah-jemaah Islam. Sebab dia tak bagi seimbang masa untuk menuntut ilmu dengan masa buat kerja dakwah. Tengok pakai serban dia cantik lah, dengan jubah dia pun kan. Tapi rupanya dia duduk tumpu tu je buat kerja. Dia buat kerja jemaah. Hari ni dakwah sini, esok buat seminar kat sana, lusa tempat lain pula dia buat kerja tu je. Jadi bertahun-tahun dia duduk dalam satu-satu jemaah dakwah, ilmu dia tak meningkat. Kalau sebelum dia masuk jemaah dakwah dulu, dia baca Quran slow dengan kelajuan 5 km 1 jam, dia dah bertahun-tahun lagi duduk dalam jemaah dakwah. Semua tu juga kelajuan dia 5 km 1 jam juga. Dia tak meningkat. Sebab dia tak belajar ilmu Quran. Jadi dia kena seimbang antara berdakwah, buat kerja dakwah dengan cari ilmu. Sama-sama naik. Barulah kena. Dikisahkan ada orang belajar berpuasa, budak-budak. Budak-budak dia nak puasa lah, nak beramal. Tengok-tengok muka semacam je daripada pagi sampai ke petang. Kenapa ni? Saya sakit perut. Sakit perut lah. Berak lah. Tak mau berak. Sebab apa? Takut terbatal puasa. Macam mana? Dia tak mau berak, takut terbatal puasa. Jenuh lah tahan. Dia ingat macam semayang kot. Kalau tersentuh kata puasa. Dia nak beramal tapi ilmu tak ada. Sehari nak tahan. Jenuh. Begitu juga satu orang lelaki. Ni saya tengok depan-depan mata saya. Dia tu baru kenal agama, dia nak berdakwah lah. Dia ilmu tak ada, nak berdakwah.
Dia jumpa kawan dia naik basikal, dia tahan tengah jalan. Tahan. Oi, hang tak pergi surau, dia pergi surau. Tahu tak? Satu waktu tak sembahyang 80 tahun duduk dalam neraka. Orang dia cakap situ terus. Apa lagi budak ni langsung tak main. Langsung tak main sembahyang. Dia duduk cerita ancaman dulu tu. Tak sembahyang 80 tahun masuk neraka. Mungkin dalam hati orang beritahu, baik aku tak tahu. Kalau aku tahu, aku jadi takut. Baik tak main. Sepatutnya kita cerita lah. Kalau pergi sembahyang ni, satu langkah dia naikkan satu darjat, dia hapuskan satu dosa, dapat satu pahala. Banyak langkah, banyaklah dapat. Barulah orang seronok ni sampai-sampai cerita tu ni. Tak sembahyang 80 tahun duduk dalam neraka. Lalu dia, terus kawan tak main. Lagi kawan tak main. Kata Tuan Syekh kita, orang yang jahil rajin ibadah, tiada ilmu, taat dibuat. Rasa kasihan kita melihat mereka hanya beroleh penat. Ini nak cerita orang-orang yang nak beramal ibadah tapi dia tak ada ilmu. Jadi amal ibadah dia salah, Tuhan tak terima. Kita rasa kasihan sebab dia buat amal ibadah rajin tapi tak diterima Tuhan. Ada yang alim lupa daratan. Amal ibadah malas dilakukan. Ilmu di dada bagai lautan, menjadi hajat di depan Tuhan. Ini pula orang yang soleh, orang yang alim. Dia alim tapi dia tak soleh. Ilmu banyak tapi dia tak praktikkan.